Harus kenapa tak kata sunat? Kenapa tak kata sunat? Kenapa tak kata sunat? Ada dalil. Adakah benar tidak ada dalil? Kenapa? Okey. Kalau ada dalil pun, dia bawah kategori Arabisasi, bukan Islamisasi. Dia Arab. Dia bukan unsur agama. Faham tak? Sebab pakaian. Kalau maqasid tu dia ada ad-dururiyat, hajiat, tasniat, al-sadriyah, mukamalat. Faham tak? Mukamalat tu paling common sekali lah. Itulah pakaian. Faham eh? Jadi hukum pakai furdah itu hukum adalah harus lidati. Tapi boleh tukar tak jadi wajib? Bila? Kalau tak pakai boleh datang. Nah, contoh kan. Yang tukar tu, itu kata murunah. Faham? Murunah boleh tukar jadi wajib. Kadang-kadang boleh tukar jadi haram. Contoh Mesir pada zaman anak dulu, jadi satu isu besar, iaitu isu orang pencuri nak mencuri dia pakai furdah untuk nak mengelak daripada orang tahu dia merompak mencuri Padahal yang curi itu kalau kita tangkap, kita buka furdah, jangan kejut, dia ada janggut dan misai. Jadi susah nak mengatasi masalah itu, terpaksa mengharamkan pakai furdah. Dan sebenarnya statement daripada Azhar satu tu, yang disebut tu sebenarnya kategori al-hukmu li ghairi. Faham Okey, apa hukum pergi keduri kahwin bila dijemput? Wajib. Ijabatud da'wati wajibun kan? Bila orang panggil kita pergi wajib. Tapi kita pergi ada unsur maksiat contoh. Boleh jadi wajib pergi tak? Dia boleh berubah kan? Mungkin boleh jadi sunat, mungkin jadi macam-macam lah. Makruh haram pula. Nak cerita, hukum tu dia boleh berubah. Yang pertama dia faktor li zati, yang kedua faktor li ghairi. Satu base. Yang kedua tahapan. Tahapan ni, satu dipanggil tasyri', yang kedua dipanggil tanfis. Tasyri', tanfis, pensyariatan dan pelaksanaan. Tasyri', pensyariatan, tanfis, pelaksanaan. Apa hukum potong tangan pencuri dalam Quran? Wajib kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki perempuan sampai kesalahan potong tangan dia kan. Tapi kenapa Umar Al-Khattab tak potong pada tahun Amul Maja'ah, tahun kebuluran? Syubhat. Jadi sebab syubhat Nabi kata idra'ul hudud bisyubhat kan. Jangan laksanakan hudud bila ada syubhat. Syubhat itu dia buat kategori faktor. Hukum lizatih pelaksanaan hudud adalah wajib. Tetapi kalau li ghairinya, bila ada faktor syubhat tu, maka tidak wajib dilaksanakan hukum potong tangan. Nampak Dan pelaksanaan hudud wajib tu tersebut di dalam nas tasyri'. Faham? Tapi Umar Al-Khattab tidak melaksanakan itu buat kategori tanfis. Faham? Nampak Nampak kaitan ni? Dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga, masa. Masa ni dia ada dua juga. Satu dipanggil mu'abbad, yang kedua dipanggil mu'aqqad. Mu'abbad abadan, selama-lamanya. Mu'aqqad sementara, waktu-waktu. Hukum makan babi ni apa dia? Haram. Haram makan babi ni sementara ke selama-lamanya? Mu'abbad. Dibenarkan makan babi, mu'abbad ke mu'aqqad? Bila tidak ada makanan lain untuk nak jaga nyawa kecuali babi. Ingat, bila tidak ada makanan lain kecuali babi. Kalau ada makanan lain dulu. Dia masa lautan, tak ada makanan, nasi tak ada, mihun tak ada, semua tak ada, tengok babi, dia dah fikir babi. Dia tak fikir ada beruk ni, ada tupai. Tak boleh tu. Tu kena faham elok. Tidak ada makanan lain kecuali babi. Baru boleh makan babi. Dan babi itu dimakan untuk nak jaga nyawa. Okey. Kekal ke sementara? Sementara nak jaga nyawa. Faham Itu panggil hukum mu'abbad dan hukum mu'aqqad. Hukum pelaksanaan hudud tasyri' kan? Tapi di KIV kan oleh Umar tanfis. Nampak Hukum melaksanakan hudud wajib li dzatih dan tidak dilaksanakan li ghairi. Hukum melaksanakan hudud itu wajib berbentuk mu'abbad, tapi tidak dilaksanakan tu mu'aqqad. Nampak kerangka dia? Boleh insya-Allah. Boleh? Okey, yang ketiga faktor, dia ada tiga. Al-makan. Ini makan ni bukan ni lah, ini sabda bukan. Tempat, az-zaman, al-ahwal.
al-ahwal. Ini tiga. Tempat, masa dan kondisi. Kondisi, masa yang sesuai. Apa ni? Keadaan yang sesuai. Tak, nanti anda cerita detail. Al-makan, tempat. Fatwa Imam Asy-Syafi'i semasa di Baghdad dengan fatwa Imam Syafi'i semasa Mesir sama tak? Dia ada qaul jadid, ada qaul qadim kan? Kenapa? Faktor tempat. Al-makan, sebab makan kat mana? Okey. Boleh tak kita ambil fatwa di Saudi, kita adaptasi di Malaysia? Tak boleh. Dia tak sama betul tak? Dan juga faktor az-zaman, masa. Az-zaman, faktor masa. Malaysia, era hang tua dengan Malaysia, era sekarang boleh sama ke? Kita nak pakai fatwa pada zaman Imam, pada zaman Tok Janggut, nak adaptasi zaman sekarang, boleh tak? Pening kan? Hang gila. Dulu ada kat Malaysia ni dia bagi konon tanah negara. Kita sekarang konon tanah negara. Sebenarnya kita dulu ada satu konon tanah Melaka. Diamalkan di tanah Melayu kan. Dia betul-betul mengamalkan cara mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Syafi'i dalam konon tanah simpan di teks konon tanah Melaka ada kat Ubahana. Dalam konon tanah Melaka tu dia disebut tentang hukum ihyaul mawad, teruka tanah. Sesiapa yang teruka tanah, maka tanah itu automatik menjadi kepunyaannya. Boleh tak kita nak amalkan di Malaysia pada hari ini? Tak boleh, dia kena syaratkan geran, betul tak? Sesiapa yang meneruka tanah tidak boleh menjadi hak miliknya kecuali dapat surat kelulusan daripada pihak kerajaan. Baru boleh. Tahu kan? Masa yang tak sesuai. Pasal maknanya hukum itu boleh berlegar berfaktorkan masa. Tempat. Yang ketiga, ahwal. Kesesuaian kondisi dengan kondusif dan kondisi. Ada bahasa orang Indonesia pula. Kondisi dan kondusif. Maksudnya satu hari Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia ulama besar, dia didoakan oleh Nabi sallam, Allahumma faqih fi din wa 'allimhu ta'wil kan. Jadi masa dia mengajar, nak murid ramai tu. Ramai tu datang seorang lelaki, muka dia merah. Dia tanya soalan, halil qatili taubatun. Adakah orang bunuh orang ni taubat diterima? Soalan. Allah bin Abbas ni tengok, Allah Ta'ala tak ampun dosa. Budak ni pun belum. Duduk tak lama, dalam 3-4 hari kemudian datang pula orang lain. Tanya, halil qatili taubatun. Adakah orang bunuh orang ni taubat diterima? Terima. 2 fatwa. Soalan sama tapi 2 fatwa. Satu kata tak boleh, satu kali kata boleh kan. Macam mana ni? Anak murid ni tanya. Macam mana ni? Dulu lain, sekarang lain. Kalau kita sekarang ni lidah bercabang, boleh lidah bercabang kan? Macam mana jadi macam ni? Apa kata Abdullah bin Abbas? Masa orang tu datang mula-mula tu, muka dia merah, dia marah. Aku tahu dia bergaduh. Aku tengok style muka ni, dia bergaduh. Kalau aku kata taubat diterima, lepas ni dia pergi bunuh orang tu, lepas tu dia minta taubat. Yang kedua ni aku nampak orang datang tu muka dia memang betul-betul nak bertaubat. Jadi aku kata Allah tak nampak nak taubat. Faham? Kesesuaian. Faham dia panggil Allah. Okey, sebab itu bila kita nak bahas speed politik, 3 perkara ni penting. 3 perkara ni cukup penting. Kena tengok tempat tu macam mana. Kita nak cakap politik dekat Pulau Pinang dengan Selangor, isu takkan nak benda yang sama kot. Betul tak? Penekanan kita takkan sama kot. Betul? Kita nak kempen pilihan raya 2008 dengan 2013 takkan sama kot. Tak sama kot. 2014 mungkin lain dah. Betul tak? Jadi faktor masa. Yang ketiga ni kesesuaian. Ni kadang-kadang cakap benda tak sesuai, dia bang tak masuk line. Dia pergi ceramah kempen pilihan raya kat mana? Dekat kawasan orang bukan Islam. Dia pergi cerita kafe mampu orang pun pening kau pahal tak masuk line. Jadi dia kena ada al-ahwal. Pasal nak bagi tahu benda ni ada dalam syariah. Tapi kalau ada orang yang cakap itu bangang lah tu. Tak reti syariah lah tu. Faham Anda nak gambarkan inilah base ataupun tapak perbincangan bagi fake politik. Kalau yang ni tak faham, ceritalah fake politik banyak macam mana pun, duduk tak reti situ lah. Faham? Boleh insyaAllah? Itu satu. Yang ni bab 1. Kalau ada kitab, dia panggil bab 1 lagi. Bab 1. Okey. Selesai. Ada siapa tak faham setakat ni? Sila.
Soalan. Enggak soalan. Sila, tak ada. Dan kita masuk bab dulu. Ada mau balik ada program. Ustaz, betul tak? Sila Ustaz. Yang bila berbahas menggunakan sirah. Okey, right. Kita nak cerita dalam bab 2. Okey. Yang kedua, kita kena faham bila kita tengok nas Quran dan hadis. Kita jangan tengok statik tau. Quran ni Syekh. Memang ni Quran. Tapi kita kena faham tak? Cara faham kan? Sebab Quran ni cara tengok tau. Apa yang kita kena tengok dia syariah ni, dia ada satu dipanggil al-wasail. Yang kedua dipanggil al-maqasid. Wasail dan maqasid. Maqasid ni tujuan. Wasail ni mekanisme, penghubung, elemen objektif, elemen penghubung untuk nak capai objektif. Betul tak? Nasi hidup kita semua macam tu Kita ni mesti tak lari pada dua ni. Sama ada kita nak ada satu destinasi dan kita ada mekanisme nak sampai ke destinasi. Mekanisme tu pulang lah. Nak naik Viva ke, nak naik Avanza ke, nak naik Prisa ke kan. Nak naik kapal terbang tu. Yang penting aku sampai Pulau Pinang. Faham tak? Yang penting aku boleh sampai ke Al-Nabdah ni. Nak naik apa ni? Nak tumpang Sariza? Boleh, tak ada apa pun. Nak naik Viva sendiri pun boleh. Rasa nak naik pun boleh, tak ada apa pun. Faham tak? Yang penting sampai Al-Nabdah lah. Tak sembah macam mana pun. Yang dia tak boleh, kita nak pergi Nabah ni. Nak pergi Nabah ni. Tak boleh. Nak pergi Nabah, kok mana pun kena Viva. Viva tak ada ni. Tak boleh Viva. Kan bang, nak mana boleh. Bang. Hidup kita macam tu kan. Syariah ni, dia lagi cerdik dari kita tau. Kalau orang bodoh, dia nak pentingkan naik Viva. Kau bangang apa? Ni kelisa apa dia? Kan? Cakap kan, bagi tahu. Tak nak Viva. Bangang. Dia cakap ni bangang tahap gaban. Tahap maksimal ni nak ajar. Orang cerdik, apalah Viva ke apa, yang penting boleh sampai. Ni orang cerdik kan. Quran lagi cerdik daripada kita. Quran lagi cerdik daripada kita kan. Jadi bila kita nak bincang syariah ni penting tengok. Anda suka misal senang, nak malah misal sebab orang takut orang payah nak faham. Kita misal orang dah faham. Waqatiluhum la takuna fitnah. Dia ada suka faham mana-mana pun, yang ni lah akan bahas. Sebab ini contoh yang boleh senang. Ada lagi contoh lain, tapi ini yang boleh senang lah. Perangilah orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Perangilah orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Ingat Allah Ta'ala tak kata wajahiduhum. Allah tak kata berjihad. Berjihadlah akan mereka. Tak. Dia kata waqati, perang. Kita lah mana definisi kita daripada kalimah qatala bunuh, qatala fa'ala wazan musyarakah, bermaksud saling bunuh membunuh. Aku bunuh kau bunuh aku. Okey. Segi bahasa Arab ni kan. Jadi Allah Taala kata kau kena perangi mereka, kena serang, kena bunuh mereka. Pertumpahan darah dengan mereka. Hingga tidak berlaku fitnah. Perang begitu kan? Okey, di Malaysia kena perang tak? Nombor satu nak tanya, Quran relevan tak? Quran relevan tak? Kita semua kata, Quran relevan di semua tempat, di semua zaman, betul kan? Kalau Quran relevan, anda nak tanya, kena perang tak orang kafir kat Malaysia? Kena perang tak orang kafir kat Malaysia? Dia nak kagak. Hari kita kena bunuh orang kafir ni, Quran semua. Jadi, kita kata, tak boleh perang. Maknanya Quran tak relevan lah. Macam mana pula? Tak. Quran ni relevan. Tapi kat mana kita kena beza di antara wasail dan maqasid. Perang ni, ini wasail. Mekanisme lah. Ada juga terima mekanisme. Maqasid di sini tidak berlaku fitnah ni. Maqasid ni. Faham? Maqasid ni tak berubah. Sifat maqasid tak berubah. Tapi mekanisme boleh berlaku perubahan. Nak perang ke, nak demokrasi ke, nak apa pun, arimat. Yang penting boleh hindarkan fitnah. Faham? Waalaikumsalam. Fadal. Tak, boleh nampak? Perang ke, tak boleh, demokrasi ni haram kata dia. Sebab orang kafir buat. Alright dulu. Kan?
Itu orang faham fik politik dengan pemahaman fik ibadat. Faham? Itu problem satu lah. Kalau kita nak guna hujah fik ibadat sekalipun lah, contoh pakai cara berfikir fik ibadat, bunuh orang boleh tak agak-agak? Boleh tak bunuh orang? Haram bunuh orang. Tapi dah tak ada cara lain untuk menghindarkan fitnah kecuali dengan perang. Boleh tak perang? Boleh, Quran ajar kan? Asal bunuh orang tak boleh. Tetapi kalau tak ada cara lain nak bunuh orang, nak hilangkan fitnah kecuali dengan perang, maka perang boleh. Okey lah, okey kan? Ada orang kata demokrasi ni haram. Ada orang kata anda tak, pada anda masa demokrasi tu wajib. Kalau anda lah. Okey? Dia kata betul contoh kalau dia kata demokrasi ni haram. Bunuh orang pun haram. Nak hilangkan fitnah dengan bunuh, maka boleh. Pasal demokrasi haram. Tak ada cara nak hilangkan fitnah kecuali masa demokrasi. Boleh tak demokrasi? Boleh lah, susah apa? Boleh. CP cukup senang. Boleh? Sebab apa? Isu dia adalah isu maqasid dan wasail. Wasail ni maqasid. Sifat wasail dia berubah berdasarkan kepada tiga tadi. Al-zaman, al-makan, wal-hawan. Nampak tadi? Sebab dia kata base awal tu. Itu kena simpan betul dalam pemikiran supaya dia tak lari. Boleh? Al-zaman, al-makan, al-hawan. Kalau kita disebahkan di Malaysia, mungkin demokrasi. Kalau kita disebahkan di Afghanistan, Taliban dulu, mungkin perang. Betul tak? Kalau kita disebah pada zaman Nabi, lagilah perang. Zaman Nabi SAW. Dan kaedah perang pula, kaedah serang ni Allah Taala kata faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Perangilah mereka seperti mana mereka menyerang kamu. Dia orang angkat senjata, kita angkat senjata. Dia orang angkat senjata, kita demokrasi. Baganglah. Faham? Nampak? Dia orang demokrasi, nak angkat senjata. Baganglah, masa senjata dulu je. Nampak? Nampak? Faham kan? Gitu insyaAllah. Tak. Dia orang tipu. Kita lagi kena tipu. Kita tak boleh tipu, tak boleh tipu. Haram. Sedih lah. Dan kita adalah harba khida'ah. Kena rentok. Ya, okey, takut. Boleh faham kan? Dia isu mekanisme dan juga maqasid. Okey. Ini baru satu nas yang sarahatan fil nas. Clear dalam nas, perang. Faham? Clear. Kalau tak ada, kalau tak clear, kau repot dia lah. Faham? Kau fikirlah kau kena buat. Faham? Ini yang ada dalam nas pun kita boleh bahas. Demokrasi ni boleh dengan ada nas, dengan maksud wasail tadi kan. Ini kamu dalam perkara yang tidak ada dalam nas. Lagilah boleh pun kamu salah. Tak susah mana pun punya. Boleh insyaAllah. Itulah yang dimasukkan dengan pemahaman nas hadis Nabi SAW yang berkait dengan sirah Nabi SAW. Okey, right. Anda cerita, kita tengok hadis Nabi SAW. Kita jangan tengok lapis tau. Kita kena tengok banyak lapis. Sebab sifat hadis Nabi SAW. Hadis ni kena tengok pada 4 perkara. 4 perkara tengok hadis. Yang pertama dia panggil ta'dib. Ta'dib. Yang kedua dia panggil tashri'. Yang ketiga dia panggil al-hadi wal irsyad. Yang keempat dia panggil at-ta'dib, at-tashri', al-hadi wal irsyad. Apa yang keempat ni? Ta'dib, tashri', al-hadi wal irsyad. Allah, Rabbi tak ingat keempat ni. Al-imamah. Ataupun dalam istilah lain dipanggil al-amru al-maslahi. Kalau tengok ni mesti clear insyaAllah. Okay. Kita letak tashri' dulu. Kita bincang tashri'. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis Nabi. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Ini persyaratan. Tak ada masalah lah. Bila kita tengok orang semayang, dia turun lutut, turun tangan. Turun tangan, turun lutut dulu. Ada dua pendapat kan. Itu tashri'. Dalam hadis Nabi SAW. Okay. Ni tak payah mahal lah. Saya rasa tak tukar sikit boleh tak? Macam mana? Saya nak turun dari dulu. Bapak dia. Tadi tak boleh. Dia ke mana pun ni, Nabi dah ajar. Faham khilaf masalah pemahaman. Itu cerita nombor 2. Tapi mesti ada nas. Faham Itu pensyariatan. Yang kedua tadi, mengajar adab. Nabi SAW sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Dia kena muliakan jiran. Kalau orang tu tak muliakan tetamu, kafir tak dia kakak? Macam mana kakak? Tamu datang rumah, tak layan. Kafir! Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman dengan Allah hari akhirat, dia muliakan tetamunya. Tiba-tiba tak muliakan tetamunya, maka tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kafir lah. Betul faham itu? Literal. Itu literal. Padahal hadis tu dia ajar takdik, adab. Faham tak? Dia ajar adab. Maknanya kau tu beradab. Kalau orang datang rumah, tu maksud dia. Faham dia mengajar adab. Dia bukan tasyrik, dia bukan pensyariatan. Faham tak? Orang ada cerita demonstrasi ni haram. Sebab haram. Ada berlaku satu zaman Nabi Muhammad SAW pernah sebut bahawasanya akan berlaku lah bangun ramai-ramai di kalangan rakyat berada di tengah jalan raya. Oi, adalah hadis tu takdik. Dan di bawah kategori at-tarhib wa targhib. Tarhib bukan tasyrik. Bukan pensyariatan. Faham tak? Dia bukan nak gambarkan haram jadi demonstrasi, bukan. Dia nak cerita, kalau kau tengok banyak orang demonstrasi, itulah tanda nak kiamat. Itu maksud dia. Faham tak? Macam Nabi Muhammad pernah sebut, Nabi kata antara tanda kiamat ni, orang naik atas masjid tak sembahyang sunat, lalu ada kurang ini. Adakah lalu atas masjid itu haram? Haram tak? Naik atas masjid tak sembahyang sunat, tahiyatul masjid, haram ke tidak kakak? Tak haram. Lalu Nabi nak cerita tanda kiamat. Faham? Memang betul. Sebab akhir zaman ramai pemimpin macam sial. Itu masalah dia. Ada orang ribut lah. Itu tak ada kiamat. Faham? Ada kena faham hadis tu kerangka yang betul. Boleh? Dua. Yang ketiga, al-hadi wal irsyad, saranan. Al-hadi wal irsyad, saranan. Terjemahan recommend. Tukar recommend. Ada seorang sahabiah tu, namanya Barirah. Dia kahwin dengan seorang lelaki namanya Allah Rabbi. Orang Barirah dengan seorang dah tak ingat nama lelaki. Dia kahwin. Bila kahwin, lepas tu bercerai. Bila bercerai, Mu'iz. Orang nama Mu'iz. Mu'iz ni dia pergi jumpa Barirah. Dia kata pada Barirah, dia bercerai dengan Barirah. Mu'iz ni pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, dia kata, Rasulullah, aku ni syok lah bini aku tak syok aku, perempuan dia cerita kan. Lepas tu Rasulullah cakap lah ke Barirah, suruh dia kahwin dengan kata Mu'iz. Di Mu'iz ni, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu yang Muhammad bila dengar, dan Muhammad pergi cerita kepada Barirah. Kata Nabi sallallahu ya Bariratu fa inna Mu'iz, bukan Mu'iz, Mu'iz huruf lain. Fa inna Mu'izan, baca matan untuk ingat nama. Fa inna Mu'izan zawjuki wa abu waladik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau Barirah mendengar, Mu'iz ni suami kamu dan dia tu bapa kepada anak-anak kamu. Lepas tu Nabi Muhammad kata, kau kahwin balik dengan si Mu'iz. Nabi suruh. Barah tanya Rasulullah, ini ni suruh ke saranan? Nabi kata, innama ana syafi'. Aku ni bukan recommend je. Kata tak ikut. Nabi dah suruh tak ikut. Faham? Nabi dah suruh pun tak ikut. Nabi dah suruh pun tak wala. Nabi dah suruh tak ikut. Sebab apa? Sebab itu bukan tasyrik. Faham tak? Itu bukan tasyrik. Itu al-hadi wal irsyad. Faham? Kes tu hadis popular. Nabi SAW dia pergi dekat orang Madinah. Orang Madinah ni dia satu budaya tau. Budaya dia orang suka tutupkan pokok, kahwinkan pokok untuk dapatkan buah kurma yang bagus. Jadi Nabi kata dah jangan buat kahwin pokok apa ni. Rasulullah kalau tak buat buah tak sedap, jangan buat. Tak buat lah. Duduk tak lama Nabi mai tu makan pokok kurma tak sedap lah. Kan kami cakap dulu. Kalau gabungkan nanti buah kurma tak sedap. Kalau kita gabung buah kurma sedap, tak gabung tak sedap. Kamu kata jangan buat, kami tak buat lah. Nabi terus kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Korang lebih tahu urusan dunia kamu. Nampak? Kenapa? Al-hadi wal irsyad. Faham? Tahu Nabi cakap tau. Nabi cakap pun ada benda sahabat tak walau. Orang macam kita makan bulu belacan, Nabi lah. Boleh insyaAllah. Jangan ada pecek boleh tau. Ini contoh je tadi. Yang keempat ni al-imamah. Ni cerita kita politik. Al-imamah
dalam bahasa lain, mana istilah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Dawabitul Maslahah. Al-Amrul Maslahah ini istilah Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab dia Al-Wadih fi Usulil Fiqh. Nama kitab. Kalau orang tanya mana kau ambil istilah ni? Dr. Sulaiman Ashqar, ulama Jordan. Belagak sikit pun nama ni. Kan? Al-Imamah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Dawabitul Maslahah. This is PhD Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Benda ni ada dalam kitab tau. Kalau orang tu tak jumpa tak baca kitab dia tu. Kalau orang baca kitab dia akan jumpa. Al-Imamah ni, apa konsep dia? Konsep dia jawapan pada istilah Al-Amrul Maslahi, urusan kemaslahatan. Urusan kemaslahatan. Apa-apa pun yang datang maslahah, maka itulah politik. Sebab apa? Sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila ditanya ma hiya siyasah, politik tu apa? Al-qiyam ala syai'in bima yaslahuhu. Simple jawapannya. Al-qiyam ala syai'in bima yaslahuhu, melaksanakan satu perkara yang boleh mendatangkan kemaslahatan kepada rakyat. Faham? Melaksanakan satu perkara yang boleh mendatangkan kemaslahatan kepada rakyat. Masalah tu banyak ke, sikit ke, berpanjangan ke, sementara ke, ataupun buat sikit kerosakan terhadap masalah yang besar ke, ataupun kita mengelak kerosakan lagi besar lagi pada berlaku ke, pulang. Yang penting cara berfikir dia mesti al-amru al-maslahi. Dan insyaAllah, okey, tiba-tiba ada satu hadis Nabi SAW riwayat Muhammad bin Hanbal, dan Muhammad kata kepada kita, kata Nabi SAW, man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu alaniyah. Barang siapa yang nak melakukan teguran kepada seorang pemimpin, jangan lakukan secara terbuka-terbuka. Pegang tangan ni, boleh bisik. Tak dengar dia. Nampak hadis eh? Agak-agak kategori mana ni? Pak ni. Kategori mana agak-agak? Nombor 3. Tadi. Tadi, ha? Tadi. Dia tak ikut lah. Tadi. Betul ke tadi? Ke al-hadith al-syaq? Kalau tadi tak ikut, maka tak beradab. Maka orang yang demonstrasi itu maka tidak beradab. Saranan. Saranan ikut tadi pun mudah. Kan? Apa tak? Ha? Al-Imamah. Saya kata Al-Imamah. Jawapannya. Jom kita demokrasi. Siapa pilih takdim? Angkat tangan. Ni demokrasi kan? Undi rosak. Siapa kata tersyrik? Angkat tangan. Kalau angkat tangan juga, itu mesti batu balik. Kalau siapa kata Al-Hadi wal Irsyad? Siapa nak kata ia adalah Al-Imamah? Orang kata Imamah. Yang lain semua undi rosak. Tak ada putusan. Okey. Jawapannya Al-Amru Al-Maslahi dan juga Al-Hadi wal Irsyad. Dua boleh. Sebab apa? Base dia adalah masalah. Betul. Base dia adalah kemaslahatan. Dan kita sebut tadi dalam awal kita 3 perkara: al-zaman, al-makan, al-hawal. Faham eh? Era demokrasi, era monarki sama tak kan? Zaman dulu kan monarki. Umayyah, Abbasiyah, Osman, semua monarki. Kalau tak nama monarki, takkan dia namakan Abbasiyah. Kan? Macam kita kan, Mahathir. Mana negara Mahathir ni lah. Atau anak dia. Kan? Makna itu era monarki. Bila monarki, pemimpin itu tuan, rakyat itu hamba kan. Demokrasi, pemimpin itu pekerja, rakyat itu tuan. Tak beza kan? Jadi sama tak kerangka dia? Kerangka dah tak sama. Kerangka monarki, kalau kau pergi lawan secara terbuka, dia akan jadi implikasi yang lagi buruk. Mafsadah, kerosakan lagi buruk. Kau mati, negara pun tak berubah. Sebab naik gesetan lain pula. Faham kan? Tapi dalam kerangka demokrasi, kau keluar ramai boleh menggugat kerajaan. Di situ tu boleh berlakulah perubahan pada sistem pemerintahan. Faham kan? Sebab dia buat kategori ni. Pilihlah satu mana nak bubuh. Dua-dua boleh. Boleh insyaAllah. Bab masalah penentuan kepada kebenaran masalah.
Okey. Sebab dia ada kaedah bahawa dia kena tasarruf dengan ala-ala jadi. Manutun bil maslahah. Baik. Maslahah ni yang pertama kita kena kenal dengan nas. Itulah. Yang kedua kita boleh kenal maslahah itu berdasarkan kepada real al-waqi'i. Al-waqi'i. Real. Kita tengok sendiri, rosak, faham? Kita tengok sendiri, buruk, kita tengok sendiri, baik. Clear, nampak, faham? Dia panggil al-waqi'i. Yang ketiga dia panggil az-zann, sangkaan. Dan satu lagi dia panggil ghalabatul zann. Zann yang mendominasi. Faham tak? Apa beza? Senang. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah perempuan 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu bimbang daripada melakukan keadilan, maka pandanglah seorang. Orang kata kan, kau tahu mana kau ni adil ke tidak? Padahal tak kahwin ni. Betul tak? Kahwin dululah 2 baru tahu adil tak? Kan? Kahwin dululah 3, kahwin dulu 4 baru tahu adil ke tidak? No. Isunya adalah ghalabatul zann. Kesengkaan kita tu. Tapi masalah kesengkaan orang boleh tolak. Sebab tu kita kena pergi yang ke satu lagi, dia panggil ghalabatul zann. Ghalabah az-zann. Ghalabatul zann ni maksudnya zann yang mendominasi. Macam mana zann yang mendominasi? Penguasaan zann apabila dia ada qarinah, ada bagi. Qarinah ni bukti sokongan. Maksudnya kita tengok dalam satu keadaan yang ni boleh datang kebaikan. Agak-agak baru tiba-tiba ada beberapa kajian-kajian pun. Kalau sekarang ni kan ada kajian-kajian tu yang memang dipercayai. Yang tu boleh membantu. Membantu tu zon kita tu naik satu darjat, dia panggil ghalabatul zann. Faham? Boleh? Jadi penentuan masalah tu waqi'i, satu kena real, tengok memang betul rosak ke tidak. Orang kali telaga tengah jalan betul-betul lalu orang ramai, zon kita yang betulnya memang orang jatuh telaga. Tak ada kerja ke jalan orang lalu. Betul tak? Kenapa kali telaga? Masalah orang yang kena baik. Tu, ada masalah kan? Asal tu contoh kan? Kali telaga memang ada masalah. Tapi kalau kali tengah jalan, lagu tak rosak gagal. Lagu kan orang ramai nanti jatuh lagi banyak. Betul kan? Nampak? Tapi kita automatik boleh faham. Sebab apa itu waqi'i, real. Realnya kita akan faham kalau orang kita kali telaga tengah jalan, orang akan jatuh dalam telaga. Automatik kita boleh faham. Betul tak? Jadi macam isu ni kita kena tengok ghalabatul zann. Bermaksud kita nampak benda tu boleh jadi rosak ataupun datang kebaikan, tapi baik dan buruk itu bisa ada bukti-bukti sokongan yang lain. InsyaAllah. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Okey, lain. Setakat ni. Okey. Ada? Setakat ni. Tak ada dah? Tak ada, kita masuk bab yang kedua pula. Jadi dah kitab lah. Ingat ke kitab aktiviti ni. Okey, right. Yang seterusnya, yang ketiga. Tadi kita dah sebut masail dengan maqasid. Ada lagi maqasid. Lepas tu dia ada maslahah, dia ada mafsadah. Maslahah ni kebaikan, mafsadah ni keburukan. Ini keburukan. Ada beberapa keadaan maqasidnya adalah mafsadah, tapi wasailnya adalah maslahah. Maksudnya tujuan tu adalah mafsadah, kerosakan. Tetapi dia punya elemen penghubung tu adalah baik. Contoh apa hukum jual anggur? Jual anggur apa hukum? Harus boleh makan anggur kan? Tapi kalau kita jual anggur kepada pembuat arak, arak ni baik tak? Haram kan? Baik lah. Baik sikit kan? Kalau lebih nafaknya mau. Baik. Macam mana boleh kan terima. Okey, right. Jadi arak ni buruk. Arak ni buruk Jual anggur ni baik. Jual anggur baik. Buat arak ni haram. Tak elok buruk. Jadi
bila baik, maka masalah lah dia kan. Kalau buruk, maka masalah dia kan. Tapi jual anggur ni yang baik, boleh tak dijual kepada pembuat arak? Soalan. Boleh tak jual anggur, asal jual anggur tu baik? Kita jual kepada pembuat arak yang boleh mendatangkan kepada keburukan. Apa hukum jual anggur kepada pembuat arak? Halal karam. Halal karam kalau. Tengok dah. Tengok. Kalau dia nak makan tak apa. Ya, tak nak. Ada cerita dia bukan jual, dia nak makan. Jual ni kita nak, memang kita tahu. Kalau matusan kita, hati kita kuat dia mengatakan, jual ni dia akan buat Allah. Apa hukum jual? Buat sangkaan. Haram. Haram kan? Buat. Yang ni dipanggil satu zara'i. Satu. Boleh? Boleh? Sadu azra'i, tutup pintu haram. Boleh? Apa hukum jual senjata? Pisau kan. Jual pisau pada chef ni, jual pisau pada orang. Ustaz misal kan. Apa hukum jual ambil pisau jual kepada tukang masak? Halal lah, tak ada apa. Tapi kalau jual pisau pada pembunuh, orang tu nampak gaduh orang nak bunuh orang. Pisau nak beli, jangan jual. Kalau kau jual dia bunuh. Faham kan? Kau jual juga hukum adalah haram. Faham kan? Dia panggil sadu azra'i, tutup pintu haram. Boleh insya-Allah? Boleh? Faham? Yang kedua, dia mafsadah dekat sini. Tapi dia punya masalah dia, maqasid dia masalah. Dia terbalik. Apa hukum tengok awet? Kamu boleh tengok jual latih. Ustaz. Jual latih. Harus. Apa hukum? Mana pergi tengok apa? Okey, buku tengok awet. Senang. Nabi kata kepada Ali bin Abi Thalib, la tad'in nazratan nadrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Nabi Muhammad pesan pada Ali, la tad'in nazratan nazrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ekori penglihatan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tu hak kamu, yang kedua bukan hak kamu dah, bukan rezeki kamu dah. Tak. Paling baik dah jangan. Jangan. Jangan tak boleh. Boleh? Mana asal tak boleh. Kalau tengok sekali paling. Jangan paling. Kalau paling kedua dah jadi haram. Faham? Apa hukum kahwin? Tak, kahwin apa Ustaz? Wajib. Okey, bila kahwin? Kena tunang kan? Betul tak? Apa hukum tengok tunang? Tengok awet ni bukan bini kau lagi. Faham? Tengok awet. Bapak dia buka bodas, kita tengok. Lepas tu bawa tu, nanti tu. Haram tak tindakan budak tu? Haram. Faham tak? Dia nak bagi. Tak puas hati. Contoh kan? Contoh. Haram tak tindakan budak tu? Haram. Nabi sendiri suruh kan? Nabi sendiri suruh. Okey, maknanya asal tengok haram kan? Tetapi mendatangkan kemaslahatan kebaikan kan? Maka ketika itu asalnya tak boleh tu boleh jadi boleh sebab datang kebaikan. Faham kan? Faham? Boleh insya-Allah. Boleh. Boleh tak kita ambil cukai daripada rakyat? Sebab kerajaan ambil cukai daripada rakyat. Tak boleh asal ni. Tapi kalau tak ambil, ternafinya maslahah. Itu mungkin negara tak boleh nak bergerak, contoh kan. Jadi boleh tak ambil cukai? Boleh. Faham? Yang ni lah dipanggil sebagai fathu ad-dara'in. Boleh? Faham? Faham beza ni? Boleh insyaAllah. Okey, jom kita cerita fit politik. Yang pertama, orang timbulkan mana yang kita nak pilih antara non-Muslim zalim, non-Muslim adil dengan Muslim zalim. Apa maksud tajuk kita nak bincang? Al-ulama warasatul anbiya. Itu bersama ulama. Okey, jadi kita bincang politik Ana sebis dah selesai Fit politik ni dia punya apa dia banyak sebenarnya. Okey, apa hukum? Apa kita nak buat keputusan? Undi non-Muslim, Muslim zalim ke non-Muslim adil lah gagal? Kita nak sokong satu. Tolong selesaikan masalah itu.
Sila Ustaz. Dah ada dah. Dah ada dah. Boleh ke tidak? Nak undi non-Muslim adil. Tak nak undi Muslim yang zalim. Muslim ni, kafir ni. Kamu sifat adil, zalim, jangan dulu. Adil, zalim, jahil. Tak bincang itu dulu. Okey, tolong selesaikan. Siapa nak buat keputusan ni? Nak undi siapa ni ingat Nak undi DP ke nak undi UMNO Dia confuse ni ke nak undi berjasa? Berjasa punya hujah macam sial. Apa-apa hujah dia kan? Oh ini dah calon kami lah calon berwibawa. Tanya pula soalan, apa ciri-ciri berwibawa itu? Quran dan hadis. Apa neraca calon kamu tu sesuai Quran hadis? Dia jawab. Dia jawab dah. Spoil lah. Nampak sangat bengam. Okay, right. Nak undi mana kakak? DP. Okey, DP jawapannya. Apa kemudahan ni? Okey, dah kita ajar ni. Pasal Fatul Zara'i kan. Nanti Fatul Zara'i. Hujah hari. Betul Fatul Zara'i Ustaz? Undi DP ni takut-takut akan datang mencinakan Malaysia. Banyak. Gelap mata. Macam nak tahu ni. Tadi. Okey, kita sebut nombor satu adalah kerangka. Nombor satu adalah kerangka. Kerangka negara demokrasi dengan negara monarki dia tak sama. Monarki itu keputusan itu terletak kepada raja. Dia menentukan dasar kerajaan kan. Adapun demokrasi yang menentukan dasar negara itu adalah sistem yang kita bentuk kan. Kalau dalam demokrasi dia ada undang-undang bertulis, dia ada buku perlembagaan yang semua kena akur dengan buku itu. Betul tak? Buku perlembagaan itu sama-sama buku kena akur dengan buku tersebut. Okey. Dalam buku itu sendiri dinyatakan pemimpin ni Islam tak Islam. Dia tak sebut Islam Muslim tu. Yang penting rakyat. Dia tak boleh buat ni. Contoh kan. Jadi siapa naik pun dia kena ikutlah undang-undang tu. Kan? Kalau dia langgar, dia akan dikenakan hukuman. Tak kira Muslim ataupun tidak. Okey. Lepas tu ayat Quran kata la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu ambil orang bukan Islam itu sebagai pemimpin meninggalkan orang Islam kan. Okey. Jangan ambil itu mekanisme ke wasail ke maqasid. Itu soalan. Dia wasail. Apa maqasidnya? Itu soalan pula. Faham? La yattakhidul mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Kan? Orang mukmin tak boleh ambil orang kafir sebagai pemimpin lain daripada orang mukmin. Quran katalah. Okey, ayat ni maqasid ke wasail? Wasail maqasid. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perang itu wasail. Maqasidnya tidak berlaku fitnah. Ya? Allah Taala kata jangan ambil orang bukan Islam itu sebagai pemimpin. Wasail ke maqasid? Wasail. Maqasidnya apa? Maqasid dalam ayat yang lain Batanatan, iaitu tidak melakukan kerosakan di dalam negara. Monarki, ya, orang kafir naik mampus orang Islam. Faham? Dalam demokrasi dia terikat undang-undang. Maksudnya maqasid tetap terjaga. Faham Walaupun nanti orang bukan Islam. Lepas tu Nas itu mengatakan tak boleh. Nas itu mengatakan tak boleh nisbah kepada monarki sadduz zara'i. Faham? Tutup pintu haram. Nisbah monarki. Nisbah demokrasi tak timbul pun boleh. Faham? Sebab maqasid tak pernah berkunjang. Boleh faham tu isu dia. Boleh? Susah? Senang kan? Sipil ni suka senang. Boleh insyaAllah. Okay kan? Dah ada jawapan dah cukup lah. Allah Alam. Itu jawapannya. Jangan tak jalan.
jangan terlalu berpegang dengan surah. Okey, dia sirah macam ni Dia sirah ni, dia bukan sumber dalil. Sirah bukan. Kita ni kalau berhujah, dia anda padam Saya siapa je mungkin tak buat hati. Asal bukan. Okey, baik. Kita berhujah dia ada tiga step. Begini kalau orang belajar fiqh muqaranah dia akan jumpa. Kalau orang tak dia belajar tak jumpa, padahal pelik lah orang tu. Ada problem lah dalam pembelajaran fiqh muqaranah dia. Dia hujah ni mesti ada tiga, qati'ah, qawiyah, murajjihah. Step penghujahan. Qati'ah, qawiyah, murajjihah. Ni penghujahan bila kita nak hujah tentang syariah. Okey, right. Dalam apa nak qati'ah? Okey, kita buat rumah lah contoh buat rumah. Ish, awak tak lawang. Contoh buat rumah kan. Masa kita buat rumah ni, dia mesti ada tiang seri ni, betul tak? Tiang tengah. Dan dia ada tiang pengukuh keliling. Betul tak? Ni, kita punya bangunan ni ada tiang seri ni, tiang seri kan. Tiang seri, lepas tu dia ada tiang pengukuh. Ataupun tak tiang pun, benda yang mengukuhkan bangunan, namanya dinding. Kan? Dan dia ada bumbung. Betul tak? Kita berhujah pun dia ada tiang seri dia. Yang tiang seri tu dia panggil qati'ah. Pengukuh tu dia panggil qawiyah. Pengukuh. Bumbung lah apa ni dia panggil murajjihah. Boleh? Okey, contoh. Apa dia hujah qati'ah? Inilah berbezanya antara usul-usul di dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, apa hujah qati'ah dia? Yang pertama Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma'. Yang keempat usul di dalam mazhab Syafi'i. Okey. Usul dalam mazhab Maliki. Siapa tak usul mazhab Maliki Syafi'i? Pertama Quran, hadis, ijma', ijma' ahli Madinah. Nampak tambah? Amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah, betul tak? Ada amal ahli Madinah. Apa lagi? Masalihul mursalah. Nampak? Apa lagi? Sama tak hujah dia orang? Nampak beza ni? Nampak tak? Kat mana perbezaan di antara mazhab-mazhab? Penghujahan dalam mazhab Hanafi, Quran, sunnah, ijma'. Sunnah tu pun jenis sunnah pula dalam mazhab Hanafi. Sudah. Nampak tak? Nampak beza mazhab tu kenapa? Boleh nampak hujah? Yang ni hujah qati'ah. Ni hujah qati'ah. Sirah ada tak dalam kategori? Ada. Sirah tak ada dalam penghujahan. Lalu tu sirah ada kat mana? Sirah jadi dekat qawiyah tanpa murajjihah. Faham tak? Sirah ni berlaku dalam qawiyah murajjihah. Okey, kita Syafi'i, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Amal ahli Madinah, penghujahan tak dalam mazhab Syafi'i? Tidak pada qawiyah, tapi ya dalam qawiyah. Tidak pada qati'ah, tapi ya dalam qawiyah. Faham? Boleh? Tidak dalam qati'ah. Pada sirah tu adakah penghujahan dalam mazhab Syafi'i? Tidak. Tapi ia pada qawiyah. Sirah tu membantu. Faham? Induk tak boleh? Boleh? Boleh insya-Allah. Supaya juga bila murajjihah ni melibatkan dua pandangan. Macam kita belajar fiqh muqaranah kan, perbandingan dua mazhab kan. Syafi'i hujah umpam-umpam, yang kedua umpam-umpam hujah. Jadi kita pun nampak di antara dua, aku ni lebih kuat pada pendapat B contoh. Okey, macam mana nak kukuh? Aku mengatakan pendapat B yang paling baik ni berdasarkan pada hujah tambahan. Sirah Nabi. Boleh? Problem orang berhujah dengan sirah ni letak kat qati'ah. Salah penghujahan. Nampak? Boleh faham insya-Allah? Clear? Boleh Allah. Ni fiqh muqaranah, kena belajarlah. Right, lain. Sila Syekh. Dia
Buat Hizbut Tahrir dia punya hujah dah yang ikut sirah lah. Dia hujah sirah lah apa tu spoil lah. Betul baca tulisan ni kan? Bodoh. Bos bisu bodoh tak reti. Tak reti tapi nak berhujah. Tapi yalah fine lah. Kita buat Quran aja kan. Kita hormatlah kata kerja tu. Tapi segi disiplin tak ada. Disiplin memang fail. Itu bukan disiplin penghujahan. Nak nukis semua dia nukis. Baca Quran, baca artikel, ambil Quran, bubuh-bubuh kan. Oh, semua dia buat. Tapi betul ke disiplin penghujahan? No. Tak betul. Okay, right. Nabi Muhammad buat. Okey lah Muhammad buat. Kategori mana? Hadis ke sirah? Okay. Allah Alam. Ada lagi dapat kelima, keempat. Tak ada kita. Soalan-soalan. Mungkin ada soal jawab ke apa. Nak tanya. Kita buka pada ni, pada semua. Kalau ada soalan yang tanya kita ni, isu semasa atau apa nak tanya, tanyakan. Sebenarnya kita open. Tak ada masalah. Bukan tajuk kita ya. Nak tanya tajuk lain pun tak apa. Kalau ada Ustaz Mayum nak tanya ya. Ada awak tanya Facebook jawab. Facebook queue panjang kan. Oh, cuma jangan. Baik, dulu jawab Facebook pendek kan? Ya, boleh. Tak boleh. Sila Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun macam kita memilih pemimpin yang ada unsur gosip-gosip Syiah. Tapi Musuh gosip-gosip Syiah. kita pun tak tahu bukti tapi Gosip-gosip ni ada. ada Betul atau tidak tak tahu. bolehkah kita mengambil pemimpin seperti itu sedangkan benda ni Guru ni Azhar dia bagi tahu nak pilih pemimpin, nak pilih pemimpin dia tak boleh yang merokok lah apa. No. Bagaimana dengan yang Syiah? Sedangkan golongan yang Ya, itu yang jadi debate. Muslim zalim, non-Muslim alim. Orang tiba persoalan pula, tak adil itu apa? Dan zalim itu apa kan? Definisi dia balik lah. Yang adil ni dia banyak definisi tau. Banyak tak ada dia pelbagai. Orang kita kata wad'u syai'in fi mahallih. Tapi pernah tak kita tanya soalan, siapa punya definisi tu? Ta'rif tu siapa buat? Siapa buat definisi? Wad'u syai'in fi mahallih. Orang Islam boleh. Apa itu adil? Wad'u syai'in fi mahallih. Meletakkan satu pada tempatnya. Okey lah. Ta'rif dia mesti ada tukang buat kan? Siapa yang buat ta'rif tu? Dah ada fikir. Qaradawi dia tak ambil definisi tu. Qaradawi dia punya definisi i'ta' kulli haqqin haqqah. Berikan hak pada yang berhak. Itulah adil. Qaradawi. Dan